Tuan-tuan, saya juga pernah melalui kejatuhan. Saya kena teruk daripada Neo Golem. Saya kehilangan keluarga dan juga dituduh keluar daripada agama Islam. Teruk daripada dia. Tapi dunia memberi kita jalan untuk membuat pilihan. Jalan ni terbentang luas. Dia lebihnya dia adalah seorang tafiz. Manakala saya semenjak tahun lepas, baru 2 tahun saya mendekati diri dekat jalan agama. Bukan saya asal orang baik. Saya duk cerita daripada dulu ya. Saya bukan asal orang baik. Saya baru 2 tahun baru nak jadi baik. Tapi Neo Golem ni merujuk kepada cerita-cerita dia. Dia memang asal orang baik. Saya kena macam-macam. Dituduh penagih dadah, tahap kronik, gila dan juga murtad. Tetapi pilihan tu kat tangan kita. Kalau kita rasa nak membalas dendam, boleh je kita buat macam dia. Sebagai contohnya, dia yang settle, dia kecewa dengan seorang perempuan dulu. Apa nama dia? Saya dah lupa lah apa nama dia. Kira budak buat live jugalah. Jadi bila dia kecewa, dia menggunakan platform media sosial ni untuk dia menunjukkan rasa kekecewaan dia tu. Jadi teguran saya lah kepada Neo Golem, kita diberi pilihan. Sama ada kita ingin membuat kemungkaran atau kebaikan. Setiap orang akan jatuh daripada segi bagaimana pun kita tak tahu. Dia mungkin jatuh daripada segi yang sampailah, saya pun macam tu juga dulu, sama macam dia, tak ada beza apa pun, sama je. Saya dulu pun ada minta sesiapa yang ingin menginfakkan duit atas dasar perjuangan, boleh masukkan ke dalam akaun saya pun, sama macam dia. Sebiji juga, sama, tak ada apa. Adalah saya tak cari rumah merah. Saya tak cari rumah merah. Saya pergi cari tok-tok guru. Dia sepatutnya dia pergi cari tok-tok guru lah. Jadi dia dah kronik, dia dah sampai ke tahap yang terlebih. Kronik dia sampai ke tahap yang terlebih. Nama parti jadi orang pakat troll dia lah. Tapi saya kesian kepada dia. Orang pakat troll dia sebab dia parti Peribumi. Jadi saya kesian kepada dia sebab Neo Golem ni kita tahu dia rencak daripada seronok lah. Kalau kata dia aktif sebagai politik macam dulu, kita seronok untuk kita berbahas. Tapi dia jadi merapu, kita jadi sedih. Walaupun dia parti yang sana, saya boleh nak troll dia, tapi kita jadi sedih. Jadi nasihat saya pada Neo Golem, kembalilah. Kembalilah ke asalmu. Dia love story ni. Love ni kan, cinta ni ibarat api. Kalau kita dekati dia dengan membawa juga api, maka kita akan terbakar bersama-sama dengan cinta tu. Jadi ni ayat falsafah. Jadi dekatlah dia dengan cara yang baik. Jadi sekarang ni Neo telah membunuh identiti Neo yang sebenarnya. Neo membunuh hari ke hari, membunuh identiti di dalam media sosial. Neo dengan saya berat lagi saya lah. Saya kena hempap ibarat bata dan bertantan hempap di atas kepala. Saya jatuh merodum kau-kau. Sehingga daripada 45 ribu orang viewer, 45 ribu orang follower, sehinggalah tak ada orang view langsung live saya. Sampai 10 orang. Saya dah fed up masa tu. 15 orang. Siapa yang tengok live apa tahu. Sampai masa tu last sekali 15 orang. Waalaikumsalam. Khairul Nisa. Sampai 15 orang tengok, saya dah rasa Allah, aku tak boleh dah ni dalam politik ni, dia jatuh teruk. Tapi kita tak buat benda pelik-pelik. Kita tak jadi macam yang orang nak kita jadi. Jadi Neo kena tahu, haters ni dia akan buat apa saja untuk bagi kita jadi macam mana yang dia nak pattern kita jadi. Contohnya macam saya, dia pun nak pattern saya jadi Kristian. Sebab apa? Dia tahu saya tahu knowledge saya tinggi tentang evangelis. Apa yang evangelis nak buat terhadap kerajaan Malaysia kini hari. Jadi dia pun nak orang Islam tak percaya kepada saya dengan membuatkan saya ibarat saya ni telah mengikut Kristian.
Yang mana saya cakap ni, apa yang saya cakap tu adalah berlandaskan dakwah-dakwah Kristian. Itu dia pendak kita jadi. Tapi saya tak ikut. Mampu pergi kat apa? Kan? Mampu pergi kat apa? Apa nak kata? Mampu pergi kat apa? Aku tak ada masa nak layan apa. Kan? Itu yang pertamanya. Yang keduanya, kehilangan keluarga. Besar tu. Kalau nak orang kata tu kalau hilang, kira down lah. Kan? Saya sampai ke hari ni tidak dapat melihat anak. Tapi tak ada masalah apa pun. Saya tengok Neo baru kena sikit lah Neo. Baru awet tinggal sampai macam tu. Apa Neo buat malu lah Neo. Kembalilah. Tambah-tambah pula seorang tahfiz baru diduga duit masuk peminang 10,000 Jadi wang Jadi wang. Tak patut sangat lah Neo kembalilah. Ni teguran saya khas untuk Neo Golem kembalilah. Kami seronok ni di pihak UMNO ni, seronok kalau Neo masih lagi berkempen Parti Peribumi dan kami dapat hentam Neo dalam segi politik. Kami tak mahu nak hentam Neo daripada segi benda-benda hak Neo buat ni kan. Jadi kembalilah ke platform yang asal kembalilah ke platform yang asal. Dan Neo telah membunuh identiti Neo hari demi hari. Orang akan hilang tinggalkan Neo, dan yang tinggal hanyalah haters-haters yang nak gelak Neo jadi macam mana yang mereka nak Neo jadi. Tu masalah dia. Dan ni teguran saya kepada Neo kepada Neo Golem jadi carilah Tok Guru, carilah para ulama jangan nak pergi cari rumah merah. Jangan nak pergi cari rumah merah. Satgi dengan hang kena tangkap. Sebab saya anti pelacur saya anti pelacuran, bukan pelacur saya memperjuangkan. Jadi bila Neo sebut rumah merah tu, rumah merah ni saya sebut dalam artikel saya bahawa telah dibela oleh pihak penguatkuasa, tidak tertutup jadi sekali saya ambil gambar Neo, saya buat bahan bukti hantar ke United Nations, Neo marah pula lagi Neo marah pula lagi jadi tak perlulah jadi kita ni amat anti kepada pelacuran dan perjudian jadi harap Neo kembali kepada platform asal. Okey, itu pasal Neo Golem Neo Golem, siapa yang kenal lah. Dia ni memang aktif dulu berpolitik sampai orang kata menjadi tak betul. Bukan tak betul, dia betul, cuma dia terlampau ikut haters dia. Dia dalam platform live media sosial ni, anda akan berhadapan dengan haters. Itu adalah pertamanya, jadi tak boleh nak ikut. Haters ni akan pattern anda untuk jadi, ni perang saraf dia panggil, akan jadi macam mana yang mereka nak. Dan macam mana mereka nak orang melihat kita. Ni Abang Muhammad Zulkifli Muhammad Unsur. Sekali saya cerita pasal Muafakat Nasional ni saya cerita pasal Neo Loksian kat dia. Jadi dia akan pattern supaya orang nampak macam mana yang dia nak orang nampak kita. Jadi itu adalah taktik perang saraf. Kalau kita terlampau layan, itu masalah. Tambah-tambah pula mendapat kekasih melalui Facebook. Itu lagi lah. Tak tahu latar belakang, tak tahu apa-apa, tiba-tiba dia letakkan nilai 10,000, rasa kecewa itu yang ni. Ya, Neo yang jual Cakotiao Mak Lutfi ya betul, Neo yang jual Cakotiao. Siapa-siapa pun kenal Neo lah, siapa tak kenal, orang kenal Neo ni tapi bila dia dah jadi bercelaru macam tu, itu yang kita sedih kita kesian kalau nak kirakan dia punya dugaan dengan saya punya dugaan saya lagi besar daripada dia itulah saja takat Neo Golem Jadi apa cerita Muafakat ni tak ada Muafakat Nasional saya baca tadi dalam page Dr. Syah Wajidi akan ada kerjasama di antara UMNO dan PAS itu saja. Ali Neo Golem, Neo Asy'ari, tuan-tuan boleh pergi tengok lah. Tolong tegak kepada dia. Semoga dia kembali ke pangkal jalan sebab dia ni hafiz. Bila dia buat perangai macam tu, dia membawa imej Islam tu. Tu yang kita tak mahu tu. Jadi memang pok-pok yang haters yang nak jatuhkan dia tu akan gelak lah. Akan suka orang kita dia tak fikir ada pasal maruah agama, maruah bangsa ni. Yang dia fikir adalah bila orang ni naik, dia dengki kepada bangsa Melayu ni paling pelik di dunia. Bila dia tengok orang ni naik, dia rasa dengki nak jatuhkan orang ni, dia akan buat apa saja
apa saja. Tapi orang akan nampak, orang akan nilai daripada segi bangsa dengan agama. Orang tak nilai daripada segi benda lain, identiti dia. Jadi Neo ni dia membawa identiti agama, dia membawa identiti bangsa. Jadi tolong-tolonglah tegur kat dia. Kalau tak boleh nak tegur, tolong-tolonglah luku supaya dia straight balik kan. Straight balik kan. Tidak bahaya sebab dia ada image yang boleh merosakkan agama dan juga bangsa. Jadi tadi saya tertarik dengan komen abang kita, abang Nizam Perkasa dekat page saya. Dia adalah seorang yang berilmu. Saya pun banyak berkongsi pendapat dengan dia. Jadi dia cakap dengan saya tadi berkenaan dengan Datuk Lokman Nur Adam. Jadi saya punya pegangan, saya punya stand berkenaan dengan Datuk Lokman Nur Adam ni satu saja. Sebab apa? Umum nampak benda ni. Saya duk panggil juga dia lobak band dan sebagainya. Tapi kita stand satu benda saja. Semasa mula-mula jatuhnya UMNO pada BN pada PRU ke-14, siapa yang mula-mula bersuara sebelum Papa Gomo? Datuk Lokman Nur Adam yang mula-mula memperjuangkan untuk Melayu bangkit ni. Jadi dia yang mula-mula membawa pelbagai gerakan, membawa satu persatu gerakan sehinggalah mengelilingi Malaysia dalam program Bosku dan sebagainya. Datuk Lokman Nur Adam yang paling aktif sekali. Ini adalah bukan kita nak menafikan, tetapi ini adalah fakta apa yang berlaku. Bukan dialah yang mula-mula berjuang dan mula-mula yang istiqamah dalam perjuangan. Jadi stand saya dekat situ, saya pun nak kata suka, tak berapa nak suka juga. Duk troll juga dia kat belakang. Kawan-kawan kita yang tahu-tahulah dalam live tak troll, tapi dalam telefon paku serupa ya. Paku serupa ya, tapi saya tak nak orang Melayu berpecah. Saya tak nak orang Melayu berpecah. Apabila Datuk Lokman Adam dipecat daripada UMNO, dia akan membawa kumpulan dia. Dia akan membawa kumpulan dia keluar. Jadi di situ akan jadi perpecahan. Satu lagi kumpulan. Sama ada pergi kepada mana-mana parti. Yang kita nampak berat daripada PKR. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Jadi itulah sebabnya saya kata saya tidak bersetuju dengan tindakan yang diambil, iaitu memecat Datuk Lokman Nur Adam. Sedangkan ia boleh dibawa berbincang. Sama ada pergantungan sementara. Sebab Datuk Lokman Nur Adam pernah kena gantung sebelum ni. Masa kes pilihan raya rantau, yang mana dia telah menumbuk seorang ahli DAP, student UM tu. Jadi itu yang kita yang saya suarakan. Jadi tak perlu sampai sehingga pecat memecat. Kerana pecat memecat ni akan membawa kepada permusuhan. Kita mencipta satu musuh di dalam parti kita sendiri. Maknanya dia akan berdendam. Bila dia berdendam, jadilah macam Anwar Ibrahim, dia berdendam kepada parti UMNO itu sendiri. Jadi itulah yang saya suarakan. Saya kata, bagi pandangan saya, Datuk Lokman Nur Adam ini tidak wajib dipecat, tetapi Datuk Lokman Nur Adam ni haruslah diberi peluang. Peluang, sebab kesalahan dia tidaklah sebegitu besar. Kesalahan dia hanyalah boleh dikatakan dia lebih berat kepada rakyat. Dia telah membocorkan rahsia di dalam parti. Itu saja. Dia boleh digantung untuk sementara waktu. Bukannya terus dibuang. Kerana apabila terus dibuang, dia akan membawa perpecahan kepada satu lagi kumpulan di dalam UMNO. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita tak nak. Jadi, dan orang akan ikut dia. Sebab orang akan nampak ahli UMNO, sebagaimana yang dikatakan oleh rakan saya, ahli UMNO hanyalah 3 juta orang. Jadi yang tidak berdaftar sebagai ahli UMNO ni, yang duduk sokong ni, orang akan nampak perjuangan yang dibawa oleh Datuk Lokman Nur Adam ni. Dia keluar masuk, patut dinilai dengan kesalahan dia. Apa lama ni dia tidur dalam lokap, dia banyak pengorbanan dia. Berapa kali dah kena tahan dengan DeFi, kena rampas alat gadget dia,
Kan, kena segala magnet telefon dia, kos-kos yang telah ditanggung oleh dia sepanjang perjuangan dia, kena ambil kira dalam membuat perhitungan. Sebab itulah di dalam prinsip, kita panggil prinsip untuk mendapatkan keadilan, ataupun saya pun kata parti keadilan rakyat pula. Tak. Ini untuk mendapatkan keadilan ataupun justice right, mestilah menggunakan dua prinsip asas, iaitu audit aturan patem dengan Nemo Judek. Saya tak ingat tuan-tuan bisa Nemo Judek apa benda tu, iaitu tidak boleh audit aturan patem ni mendengar suara yang ni lah, Lokman Adam ni, yang audit yang Nemo Judek ni adalah tidak boleh membuat perhitungan dengan menggunakan kuasa veto. Tak boleh. Dia kena ada pertimbangan yang adil. Maknanya kena dengar dua-dua belah pihak. Mungkin ada faktor dia berbuat demikian. Jadi itulah yang atas stand itulah saya berhujah. Kalau nak ikutkan troll dia, memang saya pun duduk kaki troll dia juga. Tapi atas stand itulah kita pegang. Tapi memang Datuk Lokman ada pesan dalam live dia, jangan keluar daripada UMNO. Tetapi orang yang setia kepada pemimpin ni, tuan-tuan, dia akan ikut pemimpinnya. Dia akan ikut pemimpin. Jadi nak kata relevannya pecat Lokman Adam ni memang tak relevan langsung. Sebab apa? Kena menitik beratkan. Walaupun saya juga pernah hantar mesej kepada seseorang di dalam UMNO pada ketika dahulu, semasa saya terasa hati dengan Datuk Lokman Adam berkaitan dengan pemecatan ni. Tetapi tuan-tuan, saya nak ingatkan kepada tuan-tuan, orang melihat kepada perjuangan yang dia bawa, dan benda ni akan membawa perpecahan di dalam UMNO, kan? Akan jadi lebih rumit. Sebab apa? Datuk Lokman Adam ni daripada awal lagi dia berjuang. Dia adalah seorang pejuang, dia fighter. Jadi itulah yang saya nampak di sini, Jadi itulah, sedih memang sedih, hibur memang hibur. Kalau tuan-tuan tengok live saya, kalau tuan-tuan tengok live saya, tuan-tuan tahu saya memang tidak seiring dengan Datuk Lokman Adam. Kalau tuan-tuan tengok live saya, memang tak seiring dapat. Tetapi saya sayang pada dia. Sebab apa? Dia yang kalau nak dikatakan, dia yang membuka platform bagi saya. Saya dulu tak tahu benda pun. Saya yang orang kenal saya melalui PRK sebenarnya. Siapa yang buka jalan? Yang buka jalan adalah Datuk Lokman Adam. Jadi saya terhutang budi kepada beliau. Jadi bila saya terhutang budi kepada beliau, walaupun saya tak seiring dengan beliau, saya tetap kena ada rasa terhutang budi tu. Terhutang budi tu. Jadi apa yang saya cakap semalam adalah meminta supaya majlis tertinggi di dalam UMNO untuk membuat perhitungan semula. Kalau mereka tidak membuat perhitungan semula, saya akan bersama dengan kumpulan-kumpulan Lokman Adam, mungkin kita akan berhimpun untuk menggesa supaya Datuk Lokman Adam diadili secara adil. Diadili secara adil, tuan-tuan, kita akan minta. Maknanya orang kata apa, secara fair situation. Bukannya membuat perhitungan yang mana rakyat hari ini boleh menilai nampak sangat menggunakan veto power. Kita tak nak yang macam tu. Jadi kalau kata undi sahaja, memang orang akan undi Datuk Lokman ini keluar. Itu kita tahu. Sebab apa? Orang panggil dia macam-macam, kaki bodek dan sebagainya. Tetapi patutnya undian ini bukan dibuat di antara MT saja, dibuat di antara semua ahli. Jadi itu yang kita nakkan. Tengoklah semalam ada jawapannya. Ya, Mariam Ahmad, pemecatan dia tak relevan. Kita yang tidak seiring dengan dia pun kita rasa ni kejam sangat. Tak boleh, tuan-tuan. Kita dalam satu parti, bila nampak je lubang, kita tak mau jadi macam PKR. Biarlah PKR bergaduh macam tu sekali, tetapi di dalam UMNO janganlah ada macam tu. Bila buat pemecatan kepada Datuk Lokman macam ni, saya rasa amat tidak patut sekali. Saya kalau ada nombor dia, saya akan call dia. Datuk, kami bersama-sama dengan Datuk. Dulu saya ada nombor dia, tapi telefon saya kena rampas Bukit Aman. Hilanglah nombor dia semua. Jadi itulah, tuan-tuan. Harap kita mengadili ahli kita tu secara adil. Maaf tuan, apa kandungannya? Saya terlepas ni cerita pasal Lokman Adam.
sepatutnya bukan Lokman Wadam yang diambil tindakan, tetapi si komedi yang patut diambil tindakan. Dia ambil tindakan, tak ambil tindakan ni memang patut diambil tindakan sebab atas kesalahan dia. Macam Abang Nizam cakap pada saya, memang dia salah, kita pun tahu dia salah. Tetapi tindakan yang diambil tu mestilah menilai perjuangan dia. Sebab ni kan parti politik. Bila parti politik, dia berasaskan perjuangan, berasaskan budi yang dia telah buat kepada parti. Jadi kalau dia ni senyap, tak ada apa-apa, tak ada value apa-apa, tiba-tiba dia meletup, kita kena ambil faktor macam ni. Kita kena tengok daripada segi, saya tengok video yang dia buat tu dari awal. Jadi saya tahu Datuk Lokman Wadam bertindak sedemikian kerana dia terasa hati dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab apa? Semasa Datuk Seri Zahid Hamidi didakwa dahulu, saya bersama dengan Datuk Lokman Wadam di Shah Alam. Mereka membuat perhimpunan pada waktu itu untuk menyokong Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya menjadi saksi pada waktu itu. Jadi apabila dia sebut di dalam live dia kata Datuk Seri Zahid Hamidi telah hentam dia bertalu-talu. Live yang pertama, mungkinlah pada waktu itu dia rasa terkesan, dia rasa terasa hati. Jadi apabila seseorang tu membuat tindakan atas sebab dia rasa terkesan dengan apa yang telah diucapkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi tu, membuatkan dia telah mendedahkan voice note tersebut. Itu adalah faktor dia. Itu kita kena ambil pertimbangan tu yang dikatakan justice right tu. Justice right, kita mesti kena dengar cakap dia dan kita kena buat perhitungan yang bukan menggunakan veto power. Itu untuk mendapatkan keadilan yang sewajarnya, ataupun kita panggil natural justice tuan-tuan. Jadi dalam kes Datuk Lokman Wadam ni nampak sangat dia terkesan. Jadi bila dia terkesan dan dia membawa perasaan dia, perasaan kecewa, perasaan hibah dan juga perasaan marah disebabkan dia yang stand for Zahid Hamidi tuan-tuan. Masa nak buat saya ingat lagi, masa nak buat dia ada dua. Satu, Zahid Hamidi nak kena kes SPRM tu di Shah Alam. Satu lagi yang berjuangkan pasal isi kandungan di dalam perlembagaan UMNO, yang perjuangkan yang nak mempertahankan Datuk Seri Zahid Hamidi ni supaya tidak dilucutkan jawatan dia ni. Siapa dia? Kalau ikutkan ubahnya perlembagaan UMNO, sesiapa yang terlibat dalam kes jenayah hilang dia punya keahlian. Zahid Hamidi sekali hilang. Tapi masa tu Datuk Lokman Wadam mempertahankan pada waktu itu supaya tidak ada ahli yang dilucutkan jawatannya. Sepatutnya mereka ni mengambil pertimbangan yang sama, bukannya terus membuat pemecatan yang begitu saja. Ada kelas ni minta undur diri dulu. Ya, tak apa Mariam Ahmad. Setuju Lokman yang betul lumuh mempertahankan UMNO dan pemimpin UMNO yang dianiaya Pakatan Harapan dan paling rapat membela DSN. UMNO tak patut pecat Datuk Lokman Wadam. Curi duit anak yatim pun nak sokong ke? Siapa dia curi duit anak yatim? Saya tak pasti Jadi itulah tuan-tuan Jadi kita minta supaya hukuman salah tetap salah. Kita faham salah tetap salah, tetapi hukuman yang diberikan tu bagi relevan lah sikit. Janganlah nampak sangat kan veto power. Nampak sangat veto power dia tu. Janganlah sampai memecat bagai sebab saya camp Mahathir tuan-tuan. Saya cakap tu terang ni dalam live. Saya camp Mahathir, tapi saya rasa pemecatan Datuk Lokman Wadam ni adalah menghina diri sendiri. Sepatutnya tidak berlaku sedemikian rupa. Itu yang yang lebih baik tuan-tuan yang perlu kita ni. Okey, ni soalan Salihuddin Mustafa, JST dengan SST mana lagi baik? JST saya dah buat live dulu, saya dah buat penerangan tentang GST tuan-tuan, dia memulangkan balik kepada orang yang susah. Kita ambil macam ni lah tuan-tuan saya punya perkiraan lah. Saya tak tahu tuan-tuan punya perkiraan. Jadi tuan-tuan, dia ada bucket of good tuan-tuan kena GST 6 sen. Jadi 6 sen tuan-tuan pergi beli barang di supermarket. Bila beli barang ni, orang susah lah, beli barang di supermarket seminggu sekali RM100. Jadi tuan-tuan kena GST RM150 lah. Contoh tuan-tuan beli barang seminggu, 6% tu hanyalah barang basah tak kena, sayur tak kena, barang-barang yang tertentu, pampers semua tak kena GST. Jadi total semua GST RM10 GST tuan-tuan kena. Jadi dalam 1 bulan tuan-tuan kena GST RM40. Dalam masa 4 bulan tuan-tuan kena GST RM160. Jadi tuan-tuan mendapat pulangan daripada bentuk BRIM, iaitu RM400. Jadi di situ RM400 tolak RM160 bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan 40, 60, RM260 keuntungan bagi orang susah. Jadi bagi orang kaya pula, apabila dia pergi beli beg di pavilion dengan harga contohlah
RM6,000. 3,000 kan RM6,000, dia perlu membayar GST sebanyak RM360. Jadi setiap kali orang kaya membeli barang yang mahal, dia telah pun memberi sedekah kepada orang yang susah melalui GST dan juga BRIM. Itulah yang dikatakan GST ni lebih baik daripada SST ya. Lagi satu, GST ni itu daripada segi orang kata apa, penilaian kepada orang susah dan orang kaya. Dan lagi satu, kita boleh melihat apa nama dia panggil apa, rantaian cukai tu. Maknanya daripada supplier, kilang, peruncit dan juga pengguna. SST dia boleh bawa ke arah black economy. Ini pernah dihujahkan oleh Majlis Profesor Negara. Disebabkan hujah dia inilah Majlis Profesor Negara dibubarkan. Dibubarkan kerana hujah SST will leading to the black economy. Okay, any question lagi? Itu berkenaan dengan GST ya tuan-tuan. Ada lagi Salahuddin Mustafa, adakah saya menjawab soalan tuan berkenaan dengan GST? Adakah tuan berpuas hati dengan jawapan yang saya berikan? Atau tuan tidak berpuas hati? Mana Abang Salahuddin Mustafa? Jelas tak? Yes, thank you. Okay, sama-sama. Jadi jelas di situ berkenaan dengan GST dan juga SST ya. Jadi ada lagi soalan? Dia pun suruh saya buka question and answer. Dia ada kat inbox. Ada lagi question selain benda kes Datuk Lokman Wadam? Bila saya buka Q&A tak ada nak tanya. Syok sangat. Okey tuan, jadi untuk kes Datuk Lokman Wadam, siapa pengikut Datuk Lokman Wadam boleh inbox saya lah apa-apa perhimpunan ataupun apa-apa solidariti untuk menyokong Datuk Lokman Wadam. Kita sama-sama, kita bersama-sama dengan Datuk Lokman Wadam untuk solidariti. Jangan bersorangan, beritahu kalau ada, beritahu inbox, kita akan viralkan. Jadi kita minta untuk diringankan hukuman, bukan kita minta untuk membuktikan dia tidak bersalah. Kita minta untuk diringankan hukuman selain daripada pemecatan, sebab dia membawa mudarat yang besar kepada parti. Sebelum dia ambil tindakan tu, patut ahli majlis tertinggi dah berfikir terlebih dahulu sebelum membuat pemecatan kepada Datuk Lokman Wadam. Dan tujuan saya memuja-muja ni bukan saya nak nama apa tuan. Saya cakap saya terhutang budi. Sebab kalau tak ada Datuk Lokman Wadam, orang tak kenal Ridal siapa dia. Bukan main daripada Dr. Ashraf Wajidi, main daripada PRK sebenarnya. Datuk Lokman Wadam memberi peluang kepada saya. Memberi nombor kontak beliau, berhubung dengan beliau, berkongsi pendapat dan juga fakta. Dan kelas dia je saya tak sempat. Jadi dan dia juga sanggup tunggu saya selama 2 jam di Sate Kajang tuan. Saya masih ingat lagi jasa beliau. Jadi saya meminta pihak-pihak majlis tertinggi UMNO juga menilai daripada segi jasa beliau untuk tidak menghukum secara membuta tuli, menghukum terus melucutkan jawatan apabila dah sekarang ni dah establish, dah adanya mereka tidak melihat gerak kerja awal bila dah pukul sayap yang patah telah pun pulih jadi yang mana yang sebelum ni tidur baru nak tunjuk muka yang dah rasa selesa tiba-tiba pecat orang yang berjuang. Jadi tak elok benda ni. Perkara yang sedemikian adalah tidak elok sekali. Perkara yang sedemikian nampak sangat nampak tak relevan lah. Tak relevan
Jadi dalam masa yang terdekat ni saya minta tim-tim Datuk Lokman Wadang kita buat satu solidarity di PWTC kan. Kita akan turun menyokong untuk meminta supaya ahli majlis tertinggi tidak membuat keputusan sebagaimana yang diwar-warkan menimbang semula keputusan kerana dia adalah kita di dalam parti ni cubit paha kanan rasa paha kiri. Dia adalah adik-beradik kita. Yang berbeza hanyalah pandangan, tetapi darah kita sama. Itu adalah Sumpah Melayu Sumpah Melayu tahun 1936 yang dibawa oleh Onn Jaafar. Jadi itu yang perlu kita ingat. Kita tidak akan bertikam sesama sendiri Kita berbeza pandangan tak apa, tapi kita jangan membunuh kita sesama sendiri. Pemecatan Datuk Lokman Adam ni adalah membunuh dia. Jadi itu yang perlu kita tahu Berbeza pandangan, siapa-siapa pun berbeza pandangan, tapi kita perlu profesional dalam benda ni kan. Datuk Lokman Adam belajar politik dari arwah bapa abang masa tahun 99. Arwah bapa abang orang lama semangat 40 dia masa dalam PKR dulu lagi. Ya Abang Fazli dia lama dia memegang jawatan seawal usia umur 19 tahun saya dapat PM daripada member-member saya di inbox saya. Dia kata Datuk Lokman ni dia pegang jawatan daripada umur 19 tahun lagi kan. Ya, benar kena faham makna muafakat, bukan gunakan nama muafakat saja. Ya, betul. Apa pandangan berkenaan Datuk Lokman Adam mempunyai bakat? Memang dia pidato memang hebat lah. Tengok cara dia berucap lah. Tidak, saya tak pilah serang attack dia dulu masa mula-mula saya nak naik. Tidaklah saya mencari dia dulu. Dia punya cara pidato dia memang hebat. Tuan-tuan tengok cara dia hujah. Tuan-tuan tengok cara dia berhujah lah. Tidak masa mula-mula saya nak join politik, saya tak carilah Datuk Lokman Adam kan. Sebab kita tengok cara dia saya cari dia dulu di PRK Semenyih dengan cerita Bersatu PAS dan UMNO akan bergabung. Betul ke? Kalau bergabung ni adalah perkara yang baik Kalau bergabung adalah perkara baik. Tengok, saya berbeza pandangan dengan Datuk Lokman Adam, tetapi saya tidak memusuhi beliau. Itu adalah konsep yang sebenarnya dalam parti. Yang berbeza adalah pemikiran kita. Jadi antara kita ni berbeza, tak berbeza, kita warna kulit berbeza kan, tapi kita sama jasad kita sama, kita manusia kita manusia ni biasalah dia berbeza pandangan. Orang ni ada pandangan dia yang tersendiri, orang tu ada pandangan dia pandangan orang tu yang tersendiri. Tetapi pandangan-pandangan ni kalau kita ambil kita orang kata apa, kita bawa berbincang, dia akan menjadi lebih kuat. Kita akan menjadi lebih kuat. Tetapi kalau kita membunuh orang tu terus, kita akan membawa mudarat. Orang tu akan membawa, dia akan bawa dia punya kapal dia. Macam dalam visi dengan Dr. Syawadi, saya kata setiap pemimpin ni ibarat nakoda kapal. Dia membawa orang kata apa, anak-anak kapal dia. Jadi bila kita MT seseorang MT majlis tertinggi, kita pecat dia akan membawa dia punya anak-anak kapal dia. Jadi di situ kita akan kekurangan orang. Dan kita tengok Datuk Lokman Wadang kini hari dia menjadi top fan. Bukan top fan, dia menjadi ikon yang ramai orang sokong. Ramai orang sokong. Dia punya live dia pun 1 juta orang tengok. Jadi itu yang perlu diperlihatkan dan dia punya orang kata apa function kalau dia buat, ramai orang anak-anak muda khususnya yang turun. Sebab apa? Dia istiqamah dalam perjuangan dia. Itu yang perlu ditengok jadi okey, saya jawab tentang ni Okey, bila Bersatu PAS dan UMNO akan bergabung, yang saya sokong adalah kerana kita dapat membina kerajaan Melayu Bumi Putera dalam masa yang terdekat. Di mana apabila keluarnya Bersatu daripada Pakatan Harapan, Tun Mahathir adalah Perdana Menteri. Dia bersama dengan UMNO dan PAS. Di situ apabila ingin menubuhkan kerajaan bersama dengan UMNO dan PAS, mahu tidak mahu. Maaf ada orang call tadi tadi ada orang call saya. Jadi dia terpaksa membubarkan ni parlimen tuan-tuan Jadi bila dia terpaksa membubarkan parlimen, di situlah kita dapat menubuhkan
dalam keadaan yang segera. Itulah sebabnya saya menyokong Bersatu PAS dan UMNO bergabung di antara Tun Mahathir, Hadi Awang dan juga semua orang. Pemerintahan Luqman Adam akan memberi satu impak negatif terhadap parti. Ya, betul, Mak Lutfi. DLA yakin dengan perjuangan dia untuk negara dan agama. Betul, dia yakin, tetapi perjuangan yang dia bawa itu adalah menuju kepada pilihan raya ke-15 lagi 3 tahun. Lagi 3 tahun. Dia punya pandangan dia lah. Jadi pandangan yang satu lagi adalah untuk menubuhkan kerajaan Melayu Bumiputera dalam masa yang segera. Dia cuma berbeza pandangan dekat situ. Dua pandangan tu yang berbeza. Kalau Bersatu keluar pakatan, apa akan terjadi pada Parlimen? Adakah ia akan dibubarkan? Ya, ia akan dibubarkan kerana Tun Mahathir telah keluar daripada Pakatan Harapan. Itu yang paling pentingnya. Tak lebih dari hanya parti with safe benefit. Itu antara orang yang tertentu. Okeylah tuan-tuan. Takat tu saja. Sekarang pun dah pukul 12. Bateri saya tinggal 3%. Tak lagi dia tiba-tiba loop. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.